اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jadi terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Muiz daripada SPI JPN Selangor, semua staf guru-guru GPI seluruh Selangor. Jadi alhamdulillah pada pagi ini, seperti yang diberitahu, kita pada pagi ini kita akan buat sedikit syarahan ataupun kupasan mengenai daripada buku teks tapak KSM mengenai bab akidah. Bab akidah, kerana saya lihat itu ada permintaan daripada guru-guru. Bab akidah ini kita minta supaya dibuat sedikit kupasan dan juga pencerahan, terutamanya pada bahagian perkara-perkara yang membatalkan iman. SSM kali ini dia ada sedikit penambahbaikan dan juga kita kata pengemaskinian berdasarkan kepada rujukan-rujukan dan yang muktabar yang saya telah tunjukkan sebelum ini. Sebagai contoh, dalam bab perkara-perkara yang membatalkan iman. Contohnya lah, kerana buku teks KBSM ialah penekanannya kepada jenama ataupun nama bagi perkara yang membatalkan iman itu. Contoh kafir, kufur, riddah, syirik dan lain-lain lah. Itu merupakan jenama ataupun perkataan-perkataan. Manakala buku teks KSSM ini ialah merujuk kepada perbuatan dan juga i'tiqad dan juga perkataan yang boleh membatalkan iman. Jadi sebenarnya perkaranya lebih kurang sama. Ibarat macam yang didaktif dan juga induktif. Didaktif dan induktif. Contohnya, kalau perkara yang membatalkan iman, saya sebut kita selalu dahulu sebelum kita pergi pada muka surat tertentu. Contohnya ialah perkara membatalkan iman bagi KSM, dia meletakkan ialah pada bagaimana perbuatan, perkataan dan juga i'tiqad itu boleh membatalkan iman. Manakala KBSM dia merujuk pada perkara ataupun nama kepada jenis yang boleh membatalkan iman. Itu ialah perbezaan sedikit bagaimana KBSM dan juga KSM bagi bab akidah sebagai contoh. Kita lihat dahulu, sebab sebelum ini ada persoalan mengenai, kita lihat pada muka surat yang ke-88, iaitu bagaimanakah pemilihan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka kami diberitahu, pihak penulis diberitahu oleh bahagian pembangunan kurikulum, bahawasanya di dalam ketika membina kurikulum ataupun di SKP secara khususnya, ialah bagaimana mereka meletakkan nama-nama Allah ini ialah berdasarkan kepada situasi ataupun usia remaja pada ketika itu. Iaitu sebagai contoh, kenapa dipilih nama Maha Pembalas dan juga Maha Perkasa, iaitu Al-Muntaqib dengan Al-Jabbar, ialah kerana
kita lihat bahawasanya remaja-remaja pada hari ini, terutamanya kata 4 ni, mereka ini banyak melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sebagai contoh. Maka dipilih nama Asmaul Husna, Maha Pembalas dan juga Maha Perkasa ini, nak memberitahu kepada pelajar dan kita juga memaklumkan kepada pelajar, terutamanya murid kata 4, bahawasanya perbuatan yang kamu lakukan itu sebenarnya Allah Maha Pembalas. Maka di sana kita harapkan bila pelajar mendengar ataupun pelajar mengetahui bahawasanya Allah itu Maha Pembalas, maka insya-Allah kita harapkan mereka ini ataupun remaja ini bila rasa nak buat kesalahan, bila nak buat melanggar disiplin, maka mereka ingat bahawasanya kalaulah di sekolah ataupun di luar dengan hukumannya, maka bagaimana pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti akan ada hukuman yang berat ataupun hukuman yang tertentu. Jadi sebab itulah bagaimanakah pihak kurikulum memilih nama-nama tertentu ini kerana untuk memaklumkan kepada pelajar mengenai situasi mereka. Begitu juga contohnya, sebagai contoh, bagaimanakah pemilihan ataupun kita lihat dalam DSKP daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, semuanya ada jenis-jenis solat. Daripada tingkatan 1 solatnya, tingkatan 2 dengan solatnya, tingkatan 3 dengan solat, tingkatan 4 dengan solat dan tingkatan 5 pun dengan solat. Maka kami juga diberitahu bahawasanya kenapakah pihak kurikulum meletakkan semua solat ialah untuk sentiasa memperingatkan kepada pelajar bahawasanya solat itu ialah perkara yang wajib, terutamanya solat fardu. Jadi kalaulah contohnya kita hanya ajar pelajar pada tingkatan 1 sahaja tentang solat, dibimbangi dan ditakuti tingkatan 2, tingkatan 3 mereka tidak belajar tentang solat, mereka akan melupakan solat. Ini sebab itulah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 semuanya ada solat. Itu yang kami diberitahu. Sebab itulah kalau kita sekarang ini alhamdulillah kita lihat bila kita sentiasa memperingat dan ada di dalam DSKP dan kita ajar tentang solat, maka pelajar-pelajar akan selalu ingat, solat. Dan kalau berbeza dengan sebelum ini, hanya kata 1 atau 2, kata 3, kata 4 tidak ada. Contoh. Maka mereka mungkin di sana ada remaja-remaja, pelajar-pelajar yang hanya sembahyang ketika dalam mereka tidak solat di rumah. Jadi pendekatan KSM ni menekankan kepada praktikal. Sebab itulah kami di pihak penulis selalu ditekankan tentang ilmu, tentang amali, terusnya amalan. Ilmu, amali dan amalan. Ini ialah penekanan KSM yang sentiasa menjadi kita kata sebagai peringatan kepada penulis. Bila meletakkan suatu isi atau fakta, pastikan ianya boleh menjadi ilmu dan jadi amalan dan boleh diamalikan. Itu adalah penekanan. Jadi pemilihan kepada tajuk contohnya Maha Pembalas dan Maha Perkasa ini merujuk pada pihak dasar. Bagaimana pihak penyelidikan mereka buat research berkaitan tentang contohnya di sekolah-sekolah bagaimana dengan masalah disiplin. Jadi sebab itulah kalau kita lihat tajuk-tajuknya lebih relevan, lebih dekat dengan remaja sebagai peringatan, sebagai pemberitahuan kepada dengan cukup pengetahuannya tentang tajuk-tajuk dalam teks, insya-Allah kita harapkan mereka mendapat sentuhan dan juga mendapat hidayah, seterusnya mereka ini akan menjadi lebih baik. Itu yang bagaimana buku teks ataupun tajuk-tajuk buku teks itu dipilih ataupun DSKP itu dipilih dengan sendirinya. Okey.
Cumanya kita lihat pada muka surat 88 lagi, Al-Muntakim. Al-Muntakim ni kita lihat, dia kata nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Ini ialah ta'rif daripada kitab Al-Asma'ul Husna, Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'ul Husna Imam Ghazali. Jadi bagaimana tentang Al-Muntakim ni ialah kalau kita nak kena beritahu pelajar bahawasanya kalau kamu buat begini, maka Allah Subhanahu Wa Taala harus bagi Allah Taala untuk menimpakan azab pada kamu. Kena ingat ya, kataan harus tu kena ada. Sebab kalau kita tahu wajib menurunkan azab, maka di dalam ilmu akidah, wajib ini ialah perkara yang wajib buat. Perkara yang wajib buat. Maka perkara yang wajib di dalam ilmu akidah ni, contohnya disebut dalam kitab-kitab Arab, perkara yang wajib ialah perkara yang tidak boleh terfikir pada akal kita bahawasanya ia tiada. Contohnya ialah wujud. Sifat-sifat Allah itu ialah wajib. Sifat wajib bagi Rasul itu ialah wajib. Tetapi kalau tentang menurunkan azab, memberikan pahala, memasukkan seorang itu ke dalam syurga, itu semuanya adalah perkara yang harus. Jadi bila perkara harus ni, para ulama berkata dia merupakan perkara yang pilihan. Maka dalam bab menurunkan azab ni perlu kita menekankan ialah bahawasanya harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan azab. Itu kita penekanan ini perlu kita maklumkan supaya pelajar berjanji dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkir janji. Jadi pemahaman bagi ini perlu kita maklumkan kepada pelajar. Sesungguhnya Allah SWT itu tidak mungkir janji. Bahkan kita kena maklumkan, jika kita fahamkan pada pelajar. Contohnya kalau ada ditanya, kenapa orang itu buat jahat tetapi Allah memberi macam-macam pada dia. Beri rezeki, beri nikmat. Maka kita perlu fahamkan bahawasanya itu ialah kalaulah nikmat ataupun perkara yang nampak seronok diberikan kepada orang yang berbuat maksiat, itu dinamakan sebagai istidraj. Tetapi kalau seorang itu yang baik ataupun seorang soleh mendapat satu kebaikan, mendapat nikmat, itu baru namanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlu kita fahamkan bahawasanya ada sedikit perbezaan di antara nikmat dan juga rahmat. Kadang-kadang orang kita ni disebut nikmat, kadang-kadang disebut rahmat. Dia pun macam tak jelas mana yang mana nikmat, yang mana rahmat macam sama. Okey. Perbezaannya yang disebut oleh para ulama, nikmat dengan rahmat nikmat ialah perkara yang bagi kita. Suatu pemberian kepada kita, itu dinamakan sebagai nikmat. Tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil okey. Jadi kita sudah faham bahawasanya Al-Muntakim itu ia merupakan hak ataupun harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan azab kepada mereka yang berbuat salah. Dan perlu kita faham salah satu lagi ialah Asma'ul Husna itu ialah merupakan tauqif yang diberikan ilham ke ataupun daripada ayat Quran dikeluarkan ke. Sebab itulah kita lihat di dalam Al-Quran, contohnya Al-Muntakim ni, tidak ada perkataan yang jelas. Contohnya Al-Jabbar tu ada, Ar-Rahman ada. Tapi Al-Muntakim kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak dinyatakan, tetapi dinyatakan dalam hadis. Jadi orang tanya Al-Muntakim ni daripada mana sebenarnya? Ialah tauqifi tadi. Dan
berdasarkan dalil muntakimun itu dibuat satu kesimpulan Allah. Jadi ada orang tanya, orang ketika orang kata Al-Muntakim, Allah Maha Pembalas, nampak macam Allah tu macam ganas dan lain-lain. Tidak. Sebenarnya Al-Muntakim itu ialah pemakluman kepada kita sebagai manusia. Allah Subhanahu Taala itu khas menurunkan azab, memberi balasan, membalas kepada mereka yang berbuat kesalahan. Sebab itu dah contohnya kalau kita belajar, kita ingat balik apa yang kita mengajar dalam bab contoh. Okey, laknat daripada pihak lelaki, maka pada kali kelima dikata sungguhnya laknat Allah itu kepada aku. Tetapi berbeza dengan bagi pihak perempuan, kalau dia menolak akan laknat daripada suami, maka dia kata yang kelima ialah sungguhnya Allah itu sungguhnya kemurkaan Allah. Maka para ulama menjawab, kenapakah orang dinamakan kemurkaan? Kerana harus dari Allah untuk membalas. Sebab itulah dia kata ghadab itu perkara yang signifikan lah, saya rasa perlu kita faham dalam bab ataupun dalam unit Al-Muntakim. Yang lain itu saya rasa tak ada masalah lah. Yang lain. Dalam Al-Jabbar. Al-Jabbar kalau kita lihat dalam istilahnya adalah maksudnya yang berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Ini ialah juga daripada kitab yang sama daripada Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Jabbar ni kalau sebelum tahun 2000 kalau tak silap saya ada sedikit perbahasan, apakah yang hendak dinamakan. Contohnya kalau Ar-Rahman, boleh kita katakan ia sebagai Tuhan yang Maha Pemurah. Tapi Al-Jabbar ini kalau kita nak terjemah secara langsung, ia akan lebih bawa kepada seperti yang sebelum inilah, akan membawa kepada mungkin pertikaian. Jadi sebab itulah dipanjangkan sedikit ataupun dibuat kefahaman mengenai maksud Al-Jabbar ialah sebagai Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Itu kita kena fahamkan, kita kena faham betul-betul, sebab belum ni pun ada kekeliruan mengenai Al-Jabbar. Jadi Al-Jabbar ini sebenarnya ialah Allah itu berkuasa secara mutlak. Apa saja yang Allah nak buat, apa saja ialah secara mutlak, bukannya daripada desakan orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Jabbar. Sebab itulah kalau kita lihat contoh kefahaman daripada Al-Jabbar, dikata muka surat yang ke-72 kata kefahaman mengenai nama Al-Jabbar, Allah memiliki dan menguasai seluruh alam, semua makhluk, dan juga berada di dalam pemerintahannya. Jadi Al-Jabbar ni dia lebih luas daripada konsep Al-Malik. Al-Malik itu ialah memiliki. Tetapi Al-Jabbar ini dia bukan saja memiliki dan juga menguasai alam. Dan juga konsep Al-Jabbar juga, contohnya kalau kita nak faham secara mudah, bagaimanakah seseorang itu kalau kita kata bersih, menguap, tindakan luar kawal, tindakan apa, itu juga adalah antara yang disebut mengenai Al-Jabbar. Jadi kalau kita nak fahamkan pada pelajar, Al-Jabbar ni sebagai contohnya bagaimana Allah menguasai sehinggakan apa yang kamu buat secara tidak secara kehendak kamu, contohnya bersin, menguap, peredaran darah, denyutan nadi dan seterusnya. Itu semua adalah contoh nak memahamkan bagaimana Al-Jabbar itu berlaku. Sebab itulah kalau kita faham di sini, dia kata melakukan segala secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Itu semua adalah di bawah
kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kefahaman yang kita kena fahamkan, sebab ditakuti bahawasanya bila kita kata Al-Jabbar hanya semata-mata menguasai. Jadi orang tanya, apakah beza di antara Al-Malik iaitu menguasai dan Al-Jabbar? Di situ mungkin ada satu kekeliruan. Jadi kita nak jelaskan bahawasanya Jabbar ini bukan sekadar menguasai alam sekeliling sahaja, bahkan Jabbar juga memberi paksaan, macam seumpama kita kata kalau nak bagi lagi mudah, memaksa, memberi paksaan. Contohnya alam kita kan, perjalanan darah, penyutan nadi, itu semua di dalam bidang Jabbar. Jadi sebab itu kita tengok di sini nombor 2, Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah mengandungi hikmah yang tersembunyi. Yang ni yang perlu Ustazah perlu ambil tengok, bahawasanya segala perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai hikmah. Hikmah, ya. Putus ni. Sekejap, ya. Halo? Boleh dengar ke? Dengar Ustaz. Okey, kita sambung lagi. Ya. Jadi Al-Jabbar ni dia kata saya nak tekankan mengenai hikmah. Hikmah ini merujuk kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai rahsia. Mempunyai rahsia-rahsia tersembunyi. Maksudnya adalah ada sedikit perbezaan. Kalau kita kata Allah membuat sesuatu dengan kerana. Kerana itu ialah merujuk kepada sesuatu yang bersebab. Tetapi hikmah ini ialah di sebalik daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita tekankan mengenai sifat 20, di sana dia ada ialah kudrat, iradat dan ilmu. Dan hikmah ini berlaku ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana ataupun bukan kerana sebab. Kalau kita buat sesuatu itu bersebab, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan suatu hukum, melakukan suatu perbuatan, maka itu merupakan hikmah. Itu kena bezakan, sebab kita takut bahawasanya bila kita kata Allah Ta'ala itu melakukan suatu kerana ataupun bersebab, maka ia lebih kurang ia membawa kepada persamaan dengan pihak-pihak yang tertentu. Saya tak nak sebutlah pihak tertentu tu, jadi maklumlah. Jadi ia kalau dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu penekanannya ialah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu itu berhikmah. Sebab itu nama Allah ialah Al-Hakim. Jadi penekanan itulah kita kena maklum bahawasanya Allah buat sesuatu itu ada hikmahnya. Jadi contohnya Allah sayang, Allah nak apa, Allah turunkan penyakit kerana apa? Untuk menghapuskan dosa. Itu antara hikmah. Antara hikmah. Sebab itulah kita lihat di sini dia kata mempunyai hikmah. Jadi hikmah itu merujuk kepada apa yang Allah tahu. Apa sahaja yang berlaku pada alam ini sebenarnya semuanya Allah telah mengetahui dan mempunyai hikmah yang sendiri. Itu antara perkara yang kita kena maklumkan. Kita perlu penekanan. Bila sakit, bukan Allah tak suka, bukan Allah benci, tetapi Allah itu penyayang, Allah itu nak menghapuskan dosa. Kalau kamu orang yang baik, orang yang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkatkan darjat kamu. Ini penekanan
dalam bab hikmah yang perlu kita maklumkan dan perlu kita beritahu kepada pelajar, supaya kalau contohnya ada pelajar yang mana mereka yang susah, contohnya mereka daripada golongan yang susah, jadi kita maklumkan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan aku begini kerana dia sayangkan aku. Sebab itulah nanti dalam bab Al-Jabbar ni sebenarnya guru-guru kena faham dahulu tentang memahami sunnatullah. Tajuk yang kelima dalam kutab ini, memahami sunnatullah itu ialah antara proses yang penting kepada pelajar, supaya pelajar ini bukan saja dia faham, dia kena faham apakah Al-Jabbar. Bahkan bila dia faham Allah itu Al-Jabbar mempunyai hikmah yang tersendiri, maka mereka ini akan bergerak mengikut sunnatullah. Sebab itu Al-Jabbar, tajuk ini dia ada kaitan dengan tajuk yang kelima. Jadi guru-guru diminta untuk membuat synchronize, membuat kaitan di antara tajuk yang kelima, iaitu memahami sunnatullah, dengan betul ke tajuk kelima ni? Atau saya salah? Tajuk kelima ya. Telah. Tajuk yang kelima, memahami sunnatullah, disinkronaskan, dihubungkan dengan tajuk yang ini, Al-Jabbar, supaya pelajar tahu sememangnya Allah itu membuat sesuatu itu dengan hikmah. Tetapi Allah Ta'ala memberikan ruang dan peluang dan ianya berada di lingkungan sunnatullah. Jadi sunnatullah itulah yang akan memberi maklum pada pelajar, walaupun dia dalam keadaan yang susah, walaupun dia dalam keadaan tidak sihat, tetapi masih lagi ada ruang dan peluang untuk mereka berubah. Contohnya itu antara kaitan sunnatullah dengan tajuk ini, dengan tajuk Al-Jabbar. Dan saya balik semula dalam bab sunnatullah. Sunnatullah pada tingkatan 5 4 ni ada sedikit perbezaan dengan tingkatan 2 yang KBSM. Sebab sunnatullah dalam tingkatan 4 ni membawa kepada kita memahami bagaimanakah sifat-sifat sebenar sunnatullah. Dan kami diberitahu oleh BPK, bagaimanakah pemilihan tajuk memahami sunnatullah ini adalah supaya bila kita ajarkan kepada murid, contohnya murid mereka sekarang ni kalau kita lihat terdedah dengan pelbagai alam sana lah, contohnya media sosial, contohnya Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi bila kita memahamkan mereka sunnatullah, setiap orang itu mempunyai cita-cita, contohnya cita-cita. Jadi bagaimana nak mencapai cita-cita itu? Mesti mereka ini memahami sunnatullah, sebab di dalam sunnatullah ini terkandung beberapa pengajaran. Contohnya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu antara konsep yang membawa pada sunnatullah. Kamu hendak berjaya, maka kamu kena berusaha dengan bersungguh-sungguh. Jadi ini penekanan dalam sunnatullah. Bawa kepada Al-Jabbar, sungguhnya ada hikmah yang tertentu. Bahawa ada hikmah tertentu, jadi pelajar akan lebih faham, pelajar akan lebih memahami bahawasanya walaupun mereka sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi ada masanya nanti mereka akan mungkin mengalami kegagalan. Contohnya bagaimana dalam perang Uhud. Contoh perang Uhud. Dalam kisah perang Uhud, saya bawa satu kisah menarik perang Uhud. Supaya kita mungkin kalau yang dah mungkin dah dengar ke sebelum ni, alhamdulillah dia merupakan satu yang baik. Perang Uhud, satu kisah dalam disebut oleh guru kami lah, oleh Ustaz Zamri, semasa dia sebagai ketua pengarah bagi Islam fikir sebelum ini. Dia maklumkan pada kami bahawasanya ada sebuah kata-kata yang telah disebut oleh seorang ulama, seorang alim yang namanya Al-Mutawali. Al-Mutawali ini dikata satu malam dia bermimpi. Bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
maka ditanyakan mengenai kisah perang Uhud. Maka bila ditanya tentang perang Uhud, maka Rasulullah pun berdiri. Ketika itu Rasulullah duduk. Dah duduk. Bila berdiri, Rasulullah kata, aku lebih sukakan jika diberi pilihan di antara kemenangan dan juga kekalahan, maka aku lebih suka untuk memilih kekalahan. Maka dalam perang Uhud itu, bila sudah nyata dalam perang Uhud akan kekalahan umat Islam, maka di situlah berlakunya sunnatullah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia, kalau kamu hendak berjaya wahai umat Islam, kamu hendaklah mengikut sunnatullah. Bagaimana? Iaitu dengar pemimpin. Sebab sebelum itu bagaimana Rasulullah SAW telah mengajar para sahabat, kamu mesti ikut kepada pimpinan. Kamu mesti ikut pemimpin kamu. Jangan turun daripada tempat kamu. Tetapi apa yang berlaku ialah sebaliknya. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Jadi inilah pengajaran-pengajaran yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala terbiahkan kepada umat Islam. Di antaranya adalah peristiwa perang Uhud. Perang Uhud. Jadi walaupun orang kata kenapa umat Islam kalah walaupun terbaik, umat terbaik wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, tetapi disebabkan oleh silap percaturan maka juga akan berlaku kekalahan. Begitu juga dengan Al-Jabbar. Al-Jabbar, pelajar dia sudah buat ulang kaji dengan baik, sudah buat latihan dengan banyak sekali, sudah hafal nota dan lain-lain, tiba-tiba dalam perasaan mereka mengalami mungkin kegagalan, maka di sinilah penekanan kita, Allah itu ialah Al-Jabbar. Perancangan Allah itu yang terlebih dan terbaik. Sebab itulah kata mengandungi hikmah yang tersembunyi. Bolehkah semua? Ustaz Muiz, bolehkah Ustaz Muiz? Boleh jelaskan Ustaz Muiz? Ustaz? Boleh jelaskan? Suara jelas kan suara saya ni? Jelas. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita lihat pada muka surat yang ke-75. Muka surat 75, tajuknya ialah perkara yang membatalkan iman. Ini antara tajuk yang saya katakan pada awal tadi. Mungkin ada orang kata tajuk tingkatan 4 ke BSM dahulu lebih jelas sebab dia melihat kepada terus jenis-jenis perkara-perkara yang membawa kepada membatalkan iman. Tetapi mengikut pandangan BPK dan juga perkara ini telah dirujuk kepada JAKIM. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, ketika pembinaan BPK di SKP, dokumen standard, semua dokumen standard itu akan dirujuk pada pakar-pakar bidang. Contohnya kalau bidang akidah ni dibawa kepada JAKIM, bahagian akidah yang dahulunya ialah Ustaz Dr. Aizal Mas'ud pada masa dahulu. Maka bila dibentangkan tentang perkara membatalkan iman, maka yang disuruh untuk kita bina ialah bagaimana perbuatan ataupun perkataan ataupun i'tiqad yang boleh membatalkan iman. Jadi beginilah hasilnya. Sebab itulah kalau mungkin ada orang tanya apa beza dengan sebelum ni? Sebelum ni ialah melihat kepada jenis. Tapi sekarang ni kita nak maklumkan kepada pelajar di sana bagaimanakah perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Kadang-kadang ada pelajar yang terlepas cakap. Kadang-kadang ada pelajar yang bercakap yang mana perkara itu dia tak tahu pun sebenarnya boleh membatalkan iman. Jadi sekarang ni kita hendak terangkan pada pelajar bagaimanakah perkara yang boleh membatalkan iman melihat kepada bahagian-bahagian tertentu. Contohnya ialah perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Ini adalah saya suka kepada bagaimana pembahagian ini kerana pertama ya senang kepada kita untuk merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar.
Contohnya yang saya sebut belum ni, kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha, karangan Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman, bagaimana dia meletakkan perkara ini. Dan perkara batalkan iman ni, kalau kita lihat dalam kitab tersebut, dia dinamakan sebagai Al-Mukaffarat, iaitu perkara yang boleh menghilangkan iman. Dalam setengah kitab dia kata menghilangkan iman, tetapi kebiasaan yang kita guna ialah membatalkan iman, tapi bendanya adalah sama. Okey. Jadi perkara yang membatalkan iman ni terbagi pada 3. Kalau kita lihat rujuk pada kitab Arab ke ataupun kitab Jawi lama ke, contohnya kitab Sulamul Mubtadi. Sulamul Mubtadi iaitu Syekh Daud Al-Fatani, dia meletakkan bahawasanya perkara yang membatalkan iman itu terbagi kepada melalui 3 perkara asas. Sebab itulah kita lihat, kalau kita baca dalam kitab-kitab Jawi, kita jarang bertemu dengan istilah-istilah contohnya riddah, kufur dan lain-lain. Cuma dia kata perkara yang membatalkan iman berlakunya begini. Barulah dinyatakan yang ini adalah membawa pada kufur, membawa kepada syirik, membawa kepada sihir atau sebagainya, khurafat contohnya. Sebab jadi inilah penekanan yang dibuat dalam TSKP untuk ke tempat supaya pelajar maklum. Jangan kamu buat begini, nanti boleh jadinya ialah batal iman. Yang penting ialah batal iman. Penjenama ataupun apa dah dia punya istilah tertentu, itu ialah nombor 2. Yang penting ialah bagaimana kita hendak memberitahu pada pelajar supaya mereka ini menjaga iman mereka. Itu penekanannya. Kita nak tekankan, jangan kamu buat begini, nanti iman kamu akan terbatal. Jadi, di SKP kali ini ialah menekankan kepada bagaimanakah iman itu terbatal, dan bila kita maklumkan kepada kita ajar kepada pelajar supaya berhati-hati bila melakukan sesuatu perbuatan, bila berkata-kata dan bila terlintas ataupun beriktikad dalam hati. Sebab mungkin perkara ini boleh membatalkan iman. Jadi sebab itu kata sini, setiap Muslim wajib memelihara iman daripada terbatal. Itu adalah perkara asas lah. Sebab tidak ada orang lain yang boleh menjaga iman mereka kecuali mereka sendiri. Itu penekanannya. Tekankan bahawasanya iman itu mesti dipelihara dan hukumnya wajib. Wajib di sini ialah wajib syarak, bukan wajib akal. Wajib di sini ialah wajib syarak, maksudnya kalau tak buat hukumnya adalah berdosa. Itu kena, sebab kadang-kadang kita bila kita lihat, kita baca sekejap dalam fiqh ada wajib, sekejap dalam ilmu akidah pun ada wajib. Ilmu akidah wajib pula ada beberapa wajib, ada wajib ini, wajib ini. Jadi sebenarnya bila sebut wajib memelihara iman, jadi kita faham sendiri bahawasanya wajib di sini ialah wajib syarak. Tetapi kalau contohnya, ini sedikit info lah. Kalau kata Allah itu wajib ada, jadi apa kita nak kata wajib ada? Adakah kita kata Allah itu kalau tak ada maka hukumnya berdosa? Tak ada. Tak kena. Yang betulnya ialah wajib ada itu maksudnya tidak tergambar pada pemikiran kita bahawasanya Allah itu tidak ada. Yang itu yang dimaksudkan dengan wajib ada. Sebab itulah dalam dalam Islam ni dia ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita buat penekanan supaya ianya tidak tersilap. Contoh macam wajib ni lah. Wajib ni kalau kadang-kadang disebut dalam akidah, kadang-kadang disebut dalam fiqh, kadang-kadang disebut dalam bidang akhlak. Itu membawa kepada mungkin makna-makna yang berbeza-beza. Jadi itu penekanannya. Jadi untuk makluman, kenapakah kita lihat pada muka surat yang ke-76, batal iman melalui i'tiqad. Contoh. Pada tingkatan 1 dahulu, pelajar-pelajar KSM, mereka telah belajar tentang uluhiyah, nubuwah, ghaibiyah dan syariat. Jadi, itu ialah bagaimana keimanan mereka.
bagaimanakah cara mereka hendak beriman. Beriman melalui uluhiyah, beriman melalui nubuwah, beriman melalui ghaibiyat dan seterusnya. Jadi bila masuk pada tingkatan 4, mereka kena belajar pula ialah bagaimana boleh berlakunya perkara-perkara yang membatalkan iman melalui bidang-bidang yang mereka belajar semasa tingkatan 1 dahulu. Okey, contoh. Kita tengok contoh. Uluhiyah. Uluhiyah ialah mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta. Dalam buku takrib BSM dahulu, tajuk ataupun contoh ini merujuk pada kufur sebab mengingkari, tidak beriman. Tetapi bagaimana kita nak maklumkan kepada murid kita bahawasanya kalaulah kamu ingkar kepada kewujudan Allah, contohnya yang berlaku pada hari ini ada golongan yang etis, golongan yang mempersoalkan Allah ni wujud ataupun tidak. Contohnya kata Allah itu ada. Di mana Allah? Tak tahu. Jadi Allah tu ada ke tidak? Jadi perkara-perkara ini wujud sudah ada semula. Kalau kita lihat dalam Facebook, di dalam Instagram, dalam Twitter, sudah banyak ada perkara-perkara ini dah timbul semula. Sedangkan kalau kita lihat, kalau baca dalam sejarah bagaimana kisah Imam Abu Hanifah dahulu sebelum dia menjadi menjadi imam bagi mazhab, dia Imam Abu Hanifah telah berdebat dengan seorang Yahudi etis, seorang etis yang bernama Dahri. Dan Dahri ini dikatakan dia telah mempersoalkan para ulama-ulama Islam ketika itu. Contohnya dia tanya, adakah Allah itu ada? Maka dijawabnya oleh ulama ada. Maka ditanya lagi, di mana ada Allah? Maka tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Maka ketika itu dikatakan bahawasanya hampir ramai umat Islam yang ragu-ragu tentang kewujudan Allah. Jadi sebab itulah penekanan kita mengenai mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta ni, kita nak kena maklum pada pelajar bahawasanya kalau kamu ada niat di dalam hati ataupun kamu yakin bahawasanya alam ini jadinya sendiri ataupun macam fahaman etis, maka sebenarnya itu adalah boleh membatalkan iman kamu melalui i'tiqad. Anda kata kita tak maklumkan, ini boleh bawa kufur pun tak apa sebenarnya. Yang penting ialah fahaman mengenai akidah. Nama ataupun jenis ataupun istilah itu nombor 2. Sama juga dengan tajwid. Yang penting kepada kita umat Islam ialah membaca Al-Quran secara bertajwid. Anda kata tidak tahu hukum mak wajib ke mak jaiz ke, itu tidak menjadi dosa kepada kita sebab ia merupakan fardu kifayah. Yang fardu ainnya adalah membaca Al-Quran secara bertajwid dengan hukum, dengan sifatnya, dengan makhrajnya, dengan panjang pendeknya. Itu yang wajib, yang menjadi fardu ain. Tetapi hukum mak wajib ke mak silah ke, itu adalah fardu kifayah. Sama juga dengan bidang akidah. Yang wajib bagi akidah ni adalah bagaimana kamu menjaga iman kamu. Kalau kamu buat begini, batal akidah kamu. Itu penekanannya. Bukan kita nak tekan pada pelajar, ini namanya kufur. Kufur apa ni? Kufur ini. Itu ialah perkara yang kedua. Itu berada pada fardu kifayah. Mengenai mengajar nama-nama dan seterusnya, itu adalah fardu kifayah. Yang wajib ialah bagaimana mengetahui bagaimanakah iman itu boleh terbatal. Sebab itulah kita lihat KSM ni dia merujuk pada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman melalui perkara-perkara yang tertentu. Contohnya ialah i'tiqad, perbuatan dan perkataan. Okey.
Yang kedua ialah mengingkari sifat kesempurnaan seperti Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Contoh begini, betulkah ada Allah tu mendengar? Betulkah ada Allah tu Maha melihat? Itu bukan contoh. Dia i'tiqad ni dia di dalam hati, bukannya mulut. Bukannya betulkah Allah tu Maha mendengar? Itu dengan perkataan. Yang i'tiqad ni dia meyakini bahawasanya Allah itu tidak mendengar. Itu ialah membawa pada batal iman melalui uluhiyah. Okey. Menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Allah tu tak tahu, Allah itu tak pandai contohnya. Jadi itu antara, dan ia yakin, kita faham. Beza di antara syak, zon dan waham. Syak ialah ragu-ragu. Antara yakin dengan ragu, dengan waham ataupun tidak yakin tu dia berada di tengah-tengah. Yakin dengan tidak yakin berada di tengah-tengah, itu adalah syak. Zon dia berada berhampiran dengan yakin. Antara garis, dua garis, tengah-tengahnya ialah syak, dekat dengan yakin tetapi belum yakin, namanya zon. Manakala kalau hampir dengan tidak yakin, namanya adalah waham. Itu adalah perbezaan di antara syak, zon dan waham. Jadi anda kata dia syak ataupun zon ataupun waham dalam masalah akidah tidak boleh. Tetapi dalam fiqh dia beza. Fiqh sekurang-kurangnya adalah zon. Contohnya zon masuk waktu, zon arah kiblat, tak apa. Tetapi dalam akidah tidak boleh sama sekali ada syak, zon dan juga waham. Mesti yakin. Anda kata dia syak, maka boleh menyebabkan kerosakan kepada akidahnya. Yang seterusnya ialah meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Contohnya dia kata ada dewa lain. Dewa tanah ke, dewa bukit ke, dewa awan ke. Jadi dia meyakini ada wujud, dia meyakini. Mesti ada yakin. Sebab i'tiqad dengan hati. Yakin akan kewujudan kuasa lain. Itu merupakan perkara yang mana boleh membatalkan kepada i'tiqad. I'tiqad dalam bab i'tiqad. Okey. Nubuwah. Mengingkari kenabian dan juga kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Contoh dia kata semua nabi ni semuanya dongeng belaka, semuanya kisah-kisah palsu belaka. Itu merupakan boleh, kalau dia yakin begitu, maka menyebabkan kepada kerosakan akidah. Kalau dia yakin. Kalau dia tidak yakin ataupun dia mungkin syak ataupun waham, mungkin maka para ulama kata itu masih lagi tidak membatalkan iman. Mungkin itu boleh menyebabkan kepada rosak akidah. Tetapi dalam bab fasik, dalam bab dosa besar. Tetapi kalau dia yakin benar-benarnya bahawasanya Nabi ni semua palsu, maka itulah baru namanya ialah batal iman. Mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sebagai rasul dan Nabi terakhir. Ini sebagai contoh ajaran sesat. Bagaimana ajaran sesat? Contohnya Qadiani, ataupun juga ajaran Rasul Melayu. Rasul Melayu memang mengatakan bahawasanya kalaulah di negara Arab ada seorang Rasul, jadi di tanah Melayu pun mesti ada Rasul dan Rasulnya adalah aku. Contohnya kata begitu, maka ia membawa pada mengingkari kerasulan Muhammad dan juga termasuk dalam bab batal iman. Ghaibiyat. Mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di pada mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Okey. Di sini ada dalam bab hari kiamat, ada orang tanya, ada ditanyakan bahawasanya apa beza di antara hari akhirat dan juga hari kiamat. Maka kalau ikutkan istilah sebenarnya yang disebut oleh para ulama, hari kiamat dengan hari akhirat ni ada sedikit perbezaan. Perbezaannya adalah hari akhirat merupakan hari penghujung kepada alam semesta. Hari kehancuran alam tu dipanggil sebagai hari akhirat. Manakala hari kiamat ialah
hari yang selepas daripada dipanggil hari kebangkitan semula. Qiyam berasal pada kataan qiyam. Qiyam ni ialah bangun, bangkit. Maka dibangkitkan semula itu dinamakan sebagai hari kiamat. Itu adalah sedikit perbezaan di antara akhirat dan juga kiamat. Supaya nanti kalau pelajar tanya, apa beza di antara hari akhirat dan hari kiamat? Maka jawapannya adalah hari akhirat ialah hari penghujung bagi alam semesta. Hari kiamat adalah hari yang mana dibangkitkan semula. Kebangkitan semula semua makhluk-makhluk. Itu dinamakan sebagai hari kiamat. Okey, ini ialah hari kiamat. Okay, hari kiamat. Atau peristiwa yang berlaku pada mahsyar. Contohnya yang kita belajar kita tahulah dalam katan 3 tu. Katan 3. Dan pembalasan syurga dan neraka. Seperti mana ada satu golongan yang mengatakan bahawasanya tidak ada syurga dan tidak ada neraka. Contohnya. Itu juga adalah antara kalau dia faham begitu, dia i'tiqadkan begitu, maka termasuk dalam perkara yang membatalkan iman. Mungkin sebab mungkin pada hari ini bila pelajar kita terlalu advance, maka dia lihat alam ini cantik, alam ini baik. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan alam ini. Dia timbul pemikiran begitu. Yang inilah yang ditakuti, yang membawa kepada membatalkan iman. Okey. Syariat yang mengingkari rukun Islam ataupun boleh juga kita kata sebagai menambah rukun Islam. Sebab ada beberapa golongan, sebahagian golongan daripada ajaran yang tidak diiktiraf oleh Islam. Dia kata bahawasanya jihad itu merupakan rukun Islam. Ini kalau dia faham begitu, dia yakin begitu, boleh bawa pada batal akidah. Rukun Islam itu hanya yang kita tahu, yang kita belajar, iaitu 5 sahaja. Anda kata-kata, ni Allah sebut dalam Quran bahawasanya jihad itu adalah wajib. Betul. Tetapi jihad itu bukannya rukun Islam. Cuma kewajipan. Jadi itu kita kena fahamkan dan juga maklumkan pada pelajar. Sebab pelajar ni dia terdedah dengan maklumat yang tambahan. Dia suka membaca Facebook, dia suka baca Instagram. Jadi mungkin maklumat itu keluar. Kerana di luar sana tu ramai manusia yang suka untuk melihat bahawasanya umat Islam ni jadi lari daripada akidah Islam sebenarnya. Contohnya Syiah. Sebagai contoh bagaimana saya sebelum ini cerita sikit lah ya. Bagaimana sebelum ini saya pernah berwhatsapp, masuk satu grup. Grup ini saya pun tidak tahu grup mana. Saya pun bila di add tu saya baca, saya tengok ada seorang pelajar, seorang murid yang mana umurnya 11 tahun. Bila saya semak, saya baca, scroll balik apa yang dalam grup tu cakap, maka bila dikenal pasti dia merujuk pada Syiah. Syiah. Jadi saya pun personal message kepada budak yang umur 11 tahun tu. Saya tanya, kenapa, adakah kamu tahu bahawasanya grup ini grup Syiah? Rupanya dia tidak tahu. Tetapi dia kata dia seronok sebab dalam ni semua cakap tentang Islam, semua cakap-cakap benda-benda baik. Jadi inilah yang paling kita takut. Jadi sebab itulah penekanan akidah ni kepada pelajar perlu diberi penekanan yang sebetul-betulnya supaya pelajar nanti walaupun dia tengok keindahan cakap-cakap yang baik, cakap-cakap yang indah itu kadang-kadang ianya bukan Islam. Jadi inilah kita kena jelaskan. Sebab itulah kita kena fahamkan bahawasanya kalaulah contohnya ada orang kata, kenapa jihad itu tidak menjadi rukun Islam? Maka jawapannya ialah rukun Islam hanya 5 sahaja. Penekanan itu adalah perlu. Okey. Mengingkari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contohnya ialah mengingkari pengharaman zina, menghalalkan liwat dan juga musaqah. Ni buku teks ni sebenarnya ditulis pada tahun lepas. Jadi isu yang ada pada tahun lepas dan sebelum ini
ialah isu-isu yang semasa. Isu-isu yang semasa, contohnya isu LGBT dan lain-lain. Jadi penekanan-penekanan inilah yang perlu, dan biarlah ia relate dengan keadaan remaja. Bukan hanya semata-mata teori yang kita cakap saja, ialah contohnya yang dekat dengan remaja. Contohnya menghalalkan liwat dan musahakah. Ini ialah apa yang berlaku sebelum daripada kami menulis buku teks ni. Jadi penekanan yang diminta ialah penekanan terhadap perkara-perkara yang menjadi keliru di kalangan umat Islam. Contohnya LGBT dan lain-lain. Jadi ditulisnya di sini supaya diberi penekanan kepada guru, supaya guru faham bahawasanya isu ataupun contoh biarlah dekat dengan remaja. Supaya mereka lebih nampak dan faham. Berintikad bahawa undang-undang syariah berteraskan Al-Quran dan Sunnah ialah undang-undang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Itu adalah batal melalui i'tiqad. Kita lihat pula muka surat yang ke-78, batal iman melalui perkataan. Ini contoh-contoh. Dan perlu kita buat sedikit note. Batal melalui perkataan itu ialah jika diiringi dengan i'tiqad. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tidak tahu. Dia pun cakap, dia sekadar cakap saja. Maka kalau kita tidak beri penekanan, cakap itu boleh membatalkan iman jika disertai dengan i'tiqad. Maka kita takut nanti semua pelajar akan mengejek dia, ataupun mungkin di sana dia kata kamu sudah keluar pada Islam. Benarnya dia cakap tu dia pun tak tahu. Contoh ni dia azan. Bila dia azan, jadi B ni dengar, maka B kata, aku tak suka pada azan. Jadi bila kita dengar orang itu B ni ialah keluar pada Islam, batal imannya kerana tidak suka pada azan. Tetapi adakah kita tanya dia, adakah kamu cakap itu tidak suka pada azan, orang yang azan ke ataupun azan itu? Mungkin dia jawab, saya tak suka pada orang yang azan. Kalau dia cakap begitu, maka hukumnya tidak batal iman. Tetapi kalau kata, aku tak suka, memang tak suka pada azan, maka itu baru batalkan iman. Kena faham, kena jelas. Perkara yang batalkan iman melalui perkataan, jika diiringi dengan i'tiqad ataupun niat. Bukan sekadar cakap saja. Dan contohnya, saya tidak lagi beragama Islam. Ada orang yang cakap gitu, tetapi dalam hatinya Islam. Contohnya apa yang berlaku kepada seorang sahabat, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kata, bila ditanya, kamu keluar pada Islam? Ya. Maka turunlah ayat daripada surah An-Nahli yang mengatakan bahawa jika kamu berkata dengan perkataan yang membatalkan iman, tetapi hati kamu tenang dengan iman, maka kamu masih lagi beriman. Itu ialah dalil menunjukkan bahawasanya jika berkata saya tidak lagi beragama Islam, tetapi hatinya kata dia Islam, maka tidak jatuh kepada batal iman. Tetapi kalau kita kata saya bukan lagi Islam, dalam hati kata ya betul, macam yang viral sebelum ini, bagaimana seorang remaja, seorang Islam yang dikata hari ini pertama kalinya aku beraya Hari Raya Haji bukan dengan Islam. Jadi kita tanya dulu, adakah kamu kata itu ialah kata-kata daripada hati kamu kau ataupun hanya perkataan? Kata daripada hati, maka ia merujuk pada batal iman. Kalau tidak, dia jatuh pada hukum dosa besar, fasik. Orang yang berkata-kata sengaja tetapi niatnya tidak, maka jatuh pada fasik. Al-Quran sudah tidak sesuai lagi untuk diamalkan. Okay.
Saya tidak percaya adanya malaikat, raqib dan atid. Ini semuanya yang berkait dengan remaja. Raqib, atid, lepas tu dengan Al-Quran. Rasulullah pun buat dosa. Ini antara fahaman-fahaman yang salah. Saya ada terbaca sebuah buku yang mengatakan bahawasanya Nabi pun ada buat dosa. Maka bila saya cek balik, sememangnya itu adalah ajaran yang salah. Kerana apa? Kerana di kalangan para ulama banyak membahaskan tentang Nabi itu ketika buat kesalahan. Dia bukan buat dosa, tetapi buat kesalahan. Okey, contohnya Nabi Adam. Mungkin pelajar tanya, Ustazah, Ustaz, Nabi maksum, Rasul maksum, betul. Tetapi kenapa Nabi Adam makan buah khuldi? Sebagai contoh, makan buah khuldi. Sebenarnya bukan buah khuldi, tetapi makan buah daripada pokok. Dan tidak pernah dinyatakan buah itu buah khuldi. Cuma orang kita ni ditambah buah khuldi. Kerana ada ayat dalam surah Al-A'raf bila ditanyakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, Iblis bertanya kepada Adam, kenapa kamu tak makan buah ini? Maka dijawab bahawasanya Iblis jawab, ada takut kamu menjadi khalidin. Khalidin ini kekal. Bukan buah tu buah kekal, tapi dengan sebab makan buah khuldi itu jadi kekal. Itu maksud daripada Iblis. Itu jadinya buah khuldi. Tetapi sebenarnya dalam Islam buah semata-mata. Dia tidak sebut pun buah khuldi. Jadi contohnya seorang pelajar tanya, Ustazah, saya tanya, bagaimana ada Nabi itu maksum? Adakah Nabi itu maksum dan dia buat kesalahan, contohnya makan buah tu? Adakah Nabi itu ialah seorang maksum? Sebab Allah suruh jangan dekati pokok tersebut, tiba-tiba dia makan buah tu. Maka apa kita nak jawab? Maka para ulama telah menjawab dengan dua perkara. Pertama ialah kesalahan yang berlaku itu sebelum menjadi Rasul ataupun Nabi. Pertama. Yang kedua, kesalahan ataupun perbuatan yang kita nampak sebagai salah sebenarnya mempunyai hikmah. Mempunyai hikmah yang tersendiri. Sebagai contoh, Nabi Adam. Dengan sebab Nabi Adam itu makan buah khuldi, buah tersebut, maka Nabi Adam turun ke dunia. Jadi, itu mempunyai hikmah. Sebab itulah dalam penekanan Islam ni ialah hikmah penekanannya terlalu besar. Sebab itu kita tengok dalam ada ilmu namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu ialah bagaimana Islam melihat Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan suatu hukum adalah untuk memberi kesenangan, memberi hikmah, ada hikmah di sebaliknya. Jadi ada hikmah di sebalik daripada Nabi Adam itu melakukan kita kata perbuatan yang menyalahi, iaitu makan buah tersebut. Maka dengan sebab dengan makan buah tersebut, Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia, maka beranak pinaklah dan ianya mentahqiqkan ataupun menjelaskan apa yang Allah katakan dalam Quran, iaitu ayat wa iz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi perkataan khalifah itu ialah merujuk kepada manusia, dan khalifah itu sebagai pengurus kepada muka bumi. Andai kata Nabi Adam dan Hawa duduk dalam syurga, bagaimanakah nak menjadi seorang khalifah di muka bumi? Mestilah bila dah buat ada satu peristiwa yang menyebabkan Nabi Adam itu turun, maka berlakulah peristiwa ini. Itu sebab saya kata tadi, penekanan terhadap hikmah itu perlu dijelaskan kepada pelajar dengan sebetul-betulnya supaya pelajar tidak keliru. Oh, Nabi pun buat dosa, Nabi pun buat kesalahan. Jadi bila kita buat penekanan begini, insya-Allah pelajar akan lebih faham. Oh, rupanya ada hikmah, ada kebaikan untuk kita. Sebab itu orang tanya hikmah ni, bagaimana hikmah ni, apa beza hikmah dengan kelebihan, kebaikan?
ataupun sebagainya. Sebenarnya hikmah ni lebih luas. Hikmah ni kadang-kadang boleh difikirkan oleh manusia, terkadang tidak boleh difikirkan oleh manusia. Hanya Allah Taala saja yang tahu. Itu contoh. Jadi kita bila pelajar tanya tentang Nabi membuat kesalahan tadi, inilah penekanan yang perlu kita cakapkan kepada pelajar supaya pelajar faham dan pelajar boleh tidak tersalah sangka dengan para nabi dan rasul. Ingat, iaitu yang pertama tadi, kesalahan itu berlaku sebelum daripada jadi nabi dan juga rasul. Jadi bila dah begitu pelajar fahamlah. Oh, itu sebelum. Yang dikatakan Nabi tak buat kesalahan tu ketika Nabi menjadi Nabi atau Rasul. Itu yang dinyatakanlah oleh para ulama. Mempersendakan hukum Islam, zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Ini yang relevan dengan pelajar, penekanannya. Kalau kamu kata kamu belum lagi boleh pakai tudung ataupun belum boleh tutup aurat, zaman sekarang tidak boleh tutup aurat dan kamu niatkan dalam hati kamu tak sesuai pakai tudung pada masa sekarang ini, maka boleh menyebabkan akidah kamu rosak. Tapi kalau kamu kata saja bahawasanya zaman sekarang ni tak perlu lagi menutup aurat, maka kalau kamu tidak niat dalam hati, maka ia tidak membatalkan iman kamu. Itu penekanannya. Bilal itu telah menyalak peti anjing. Ni. Jadi yang saya nak katakan tadi. Kalaulah dia katakan azan, contohnya kata saya tak suka azan tu bukan kerana azan, kerana orang yang punya azan tu saya tak suka dia. Sebab dia tu pun perangai pun tak bagus contohnya. Maka itu tidak membatalkan iman. Tapi kalau dia kata azan itu, saya tak suka azan itu sendiri kerana bising dan lain-lain, itulah yang boleh menyebabkan batal iman. Okey. Batal iman melalui perbuatan. Contohnya sujud kepada berhala. Dan perlu kita ingat juga, contoh yang perbuatan ini, dia juga merujuk kepada niat dan i'tiqad seseorang. Anda kata kalaulah dia buat sesuatu itu bukan kerana i'tiqad, maka dia belum lagi boleh dihukum sebagai batal iman. Batal iman. Contohnya, dia sujud kepada berhala. Maka, kalau kita tanya dia, kenapa kamu sujud berhala? Maka kata, sememangnya saya ialah agama ini. Itu baru batal iman. Tetapi kalau kata, saya sujud ini kerana dipaksa, saya diugut. Diugut dengan untuk dibunuh ke macam mana ke. Itu yang saya katakan tadi, sujud ataupun perbuatan ke, perkataan ke, mesti disertai dan juga diiringi dengan niatnya. Sebab ada mereka yang sujud kepada berhala, sembah berhala, bukan kerana kehendak dia, mungkin kerana diugut dan lain-lain. Sebab dalam bab ni kita kena fahamkan bahawasanya yang jatuh kepada batal akidah ni bukan semata-mata sujud, tetapi jika disertai dengan niat. Okay. Meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan padanya, sama saja. Jadi yang lain-lain ni semuanya adalah sama. Yang mesti disertai dengan niat dan juga mesti disertai dengan i'tiqad dan sebagainya lah, yang sama perkataan dengannya. Okey, kita lihat syarat bukan membawa di kufur. Syarat nak batal iman ni adalah mesti dia tahu dan faham. Kalau dia jahil, contohnya dia baru masuk Islam. Ataupun dia berada luar daripada kawasan yang mana tidak sampai padanya dakwah. Contohnya dia berada di luar daripada negeri ataupun daripada kampung, dia berada dalam hutan contohnya. Yang mana dakwah Islam tak sampai padanya, tetapi dia Islam. Maka tiba-tiba dia buat sesuatu yang membatalkan akidah, maka tidak batal akidah sebab dakwah itu tidak sampai. Ataupun dia baru masuk Islam dan dia tidak tahu lagi tentang apakah perkara membatalkan iman, tiba-tiba dia buat macam yang berlaku sebelum itu, contohnya adat rasmi dia sebelum itu, maka dia belum lagi boleh jatuh imannya. Sebab dia tidak tahu.
Yang kedua ialah melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa paksaan. Yang ni yang saya tekankan tadi. Contohnya kalau dia diugut untuk dibunuh, kalau tidak sebab berhala kamu dibunuh, tiba-tiba dia sembah berhala. Kerana nak menyelamatkan nyawanya, maka tidak jatuh akidah. Nanti ini yang kedua, yang keempat. Yang kedua yang bawah tu, mengingkari perkara asas dalam Islam. Wajib minad din fi darurah. Benda yang wajib di dalam agama, tiba-tiba dia ingkar, maka dah bawa kepada hukumnya batal iman. Contohnya, sembahyang tak wajib, puasa meletihkan, ataupun dia mengingkari hadis mutawatir. Tak ada dalam ni ya. Contohnya hadis mutawatir. Tiba-tiba dia kata hadis mutawatir ni tak betul, salah. Salah maksud, salah kefahaman dan lain-lain. Contohnya hadis yang disebut di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab ulumul hadis, ialah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, maka dia telah menyediakan tempatnya dalam neraka. Tiba-tiba dia kata hadis tak benar, sedangkan hadis itu mutawatir, maka hukumnya ialah kufur, batal iman. Okey. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Ini adalah yang bagaimana syarat-syarat untuk membatalkan akidah, boleh terbatalnya akidah. Dan termasuk juga yang saya sebutkan tadi, mesti diiringi dengan niat. Mesti diiringi. Kalau yang melibatkan perkataan, yang melibatkan perbuatan, mesti diiringi dengan niat. Kalau dia tak niat, buat main-main saja bermain-main, maka tidak membatalkan akidah. Okey. Contohnya yang berlaku pada viral hari ini, bagaimana remaja Islam yang mana bermain-main ketika solat, bermain-main ketika solat. Dia solat, tapi dia buat TikTok dan lain-lain. Maka kena tanya dia, adakah kamu bermain-main itu solat ke atau macam mana? Dia kata, saya tidak niat pun, saya suka-suka. Tapi tidak niat saya nak memperolokkan sembahyang, maka tidak jatuh akidah. Tapi kalau kata saya sengaja nak memperolok-olokkan Islam, maka jatuhlah ia akidahnya. Akidah jatuh. Dengan sebab dia memang berniat dan sengaja untuk menghina Islam, maka jatuhlah akidahnya. Kalau sekadar bermain-main, maka belum lagi boleh jatuh akidah. Tengok bagaimana Islam begitu memperincikan dalam bab akidah. Bukan kata bila kita tengok saja benda ni, kufur kamu, kamu jatuh pada kafir, kamu jatuh pada syirik. Tidak. Ada lagi ciri-ciri bagaimana solat itu boleh bawa pada jatuh iman. Bukan hanya dengan kadar pandang saja, kadar kita lihat saja, maka kita jatuhkan dia kepada syirik. Tengok bagaimana Rasulullah ajar ketika dalam peristiwa dalam bab al-ghamidiyah, dalam bab penzina yang telah berkahwin. Nabi tanya, adakah kamu duduk dengan dia saja ke, kamu sentuh dia saja ke? Bukan Nabi kata, bila kamu mengaku kamu telah berzina, maka kamu telah akan direjam sampai mati. Tidak. Nabi tanya satu-satu dahulu. Sama juga dengan bab akidah. Sebab itulah bila seorang itu murtad, seorang itu ridah daripada agama Islam, maka seseorang itu mesti diletakkan di bawah pengawasan dan diberi tempoh bertaubat selama beberapa hari. Ada yang kata 3 hari, ada yang kata 7 hari. Sebab nak pastikan bahawasanya dia ni murtad itu, adakah dengan betul-betul dia murtad ke, ataupun mungkin kata dia ni murtad ke, ataupun dia buat perbuatan itu kerana ada desakan-desakan lain ke. Sebab itulah diberi masa tempoh untuk bertaubat. Bila dah habis tempoh bertaubat, barulah dilaksanakan hukuman hudud, iaitu hukuman bunuh. Bukan orang tu murtad terus bunuh, tidak. Dia ada lagi syarat-syaratnya. Sama juga dengan bab membatalkan iman. Bila berlakunya perkara begini, mesti diselidiki, mesti diperincikan. Kalaulah dia tidak tahu ke, dia belum pernah belajar ke, maka tidak jatuh akidah.
Ataupun dia tahu tetapi dia buat kerana terpaksa. Contohnya kerana diugut. Belum dia tentang akidah. Jadi yang ni kita kena perincikan. Sebab kadang-kadang pelajar ni, kawan-kawan dia sama-sama kawan-kawan ni, dia boleh sebut kataan yang macam kafir, kamu ni. Dan kita harus kita fahamkan pada pelajar, setiap kali bila ni ada spektra ilmu, jika kita berkata pada kawan kita bahawasanya kamu telah kafir, sedangkan dia bukan kafir, dia Islam, maka perkataan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Maksudnya hukum tu jatuh pada diri dia. Itu kita fahamkan pada pelajar supaya pelajar tidak bermain-main dengan perkataan-perkataan ini. Seterusnya, Samuis. Kita habis pukul berapa ni? 10:30 Okey. Bab yang terakhir lah, bab hindari ajaran sesat. Boleh Okey, dalam bab hindari ajaran sesat, bab terakhir untuk akidah kata 4 ni ialah tarif ajaran sesat ni lebih kurang samalah dengan tarif yang dibawa oleh KBSM tingkatan 5. Cuma kenapakah ajaran sesat ni dibawa pada tingkatan 4? Kerana kalau nak diajar pada tingkatan 5, kata kami diberitahu begitu, takut pelajar ni terlambat. Jadi diajarnya pada tingkatan 4 supaya pelajar ni boleh cepat-cepat faham, cepat-cepat mengetahui bagaimanakah ajaran sesat itu berlaku. Okey. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dengan As-Sunnah, itu ialah ajaran sesat. Okey. Dia mengikut tarikh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dia ada sedikit perbezaan di antara ajaran sesat dan juga ajaran salah. Kalau kita lihat di sini ataupun sebelum ini, kita memahami bahawasanya contohnya Qadiani. Qadiani kita memahami ia sebagai ajaran sesat. Okey. Kalau mengikut takrif daripada JAIS, sebenarnya Qadiani itu bukan ajaran sesat. Itu merupakan ajaran yang bukan Islam. Sebab kalau sesat ni, contohnya dia pergi pada permulaan, kalau tetap tengok tarikh ni, didakwa sebagai ajaran Islam, pada hakikatnya bercanggah. Dia ajaran sesat ni, dia awalnya nampak baik, nampak elok, contohnya sembahyang dan lain-lain, tapi di akhirnya itu ada sedikit penyelewengan, ada penyelewengan. Itu dinamakan sebagai ajaran sesat. Tapi macam Qadiani dan Bahai ni, dia awal-awal lagi dia sudah bukan Islam. Sebab itulah JAIS dia menekankan bahawasanya ajaran sesat dan ajaran salah ni ada sedikit perbezaan lah. Walaupun kita nampak macam sama, tapi sebenarnya ada perbezaannya yang telah dibawa oleh pihak agama Islam negeri. Okey. Ciri-ciri ajaran sesat sama juga dengan yang kita bawa ataupun yang telah dibawa sebelum ini dalam KBSM. Cuma dalam peringkat KSM ni dia lebih kepada memperincikan ataupun lebih kepada yang berkait dengan semasa. Bagi contoh, memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik angka semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Ini berlaku pada pihak yang tertentu, yang mana contohnya pihak liberal. Bagaimana dia memahami dan mentafsirkan Al-Quran dengan logik akal. Ini kita boleh relatekan dengan pelajar, boleh fahamkan pada pelajar bagaimanakah bila kamu buat begini maka sebenarnya itu ajaran yang bukan daripada Islam. Nak menafsirkan Al-Quran, nak mentafsirkan hadis, mesti ada disiplin ilmu yang betul. Disiplin ilmu yang mana
yang digariskan di dalam dalam contohnya kalau tafsir, kalau hadis-hadis, mesti mengikut disiplin ilmu, mesti mengikut apa? Ilmu-ilmu yang telah digariskan. Bukan kata bila baca Al-Quran saja maka kita terus tafsir. Tak boleh. Kalau ikutkan bagaimana para ulama tafsir ini, bila nak tafsirkan Al-Quran, mesti tengok dahulu ada tak ayat Al-Quran yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ada tak hadis Nabi? Barulah boleh. Ataupun kalau tak ada lagi, bagaimana dengan qaul sahabah dan lain-lain. Baru boleh ditafsirkan Al-Quran. Bukan kadar baca Quran, baca, lepas tu terus terjemah tafsir. Itu ialah tidak mengikut disiplin ilmu. Tetapi ada golongan yang tertentu yang menafsirkan agama Al-Quran itu dengan fahaman sendiri. Bagi contoh, ayat ataupun hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukarkan agamanya hendaklah dibunuh. Maka ditafsirkan oleh golongan tertentu, dikata yang dimaksudkan dengan bunuh itu bukan bunuh yang betul tu, tetapi bunuh ialah kamu kena ejek dia, kamu kena maki dia, kamu kena cerca dia. Jadi ini adalah fahaman daripada pihak yang tertentu dan ia merupakan yang salah lah. Meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Ini jelas. Ada ajaran yang mengatakan bahawasanya Al-Quran itu tak cukup 30 juzuk. Sebenarnya ada 60 juzuk bagi contoh. Ini contohnya daripada fahaman Syiah lah. Syiah kata Quran bukan 30 tetapi 60 juzuk. Hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis. Ini contohnya ialah golongan anti hadis. Golongan anti hadis, dia menolak hadis. Sebab itulah bagi golongan anti hadis, mereka hanya sembahyang hanya tiga waktu sahaja. Dan disebut dalam surah Al-Isra. Yang bukannya 5 waktu. Sebab 5 waktu itu daripada hadis. Bukannya kalau Quran 3. Jadi golongan anti hadis kata sembahyang hanya 3 waktu saja. Yang 5 ni ialah orang berpegang dengan hadis. Itu kata golongan anti hadis. Okey. Aspek akidah, mengaku menjadi nabi atau rasul. Ini banyaklah. Ya. Mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. Ini banyak. Ya. Mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Memuja makhluk untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Ini adalah aspek akidah yang bawa pada kesesatan. Ini banyaklah ajaran-ajaran sesat. Kalau kita boleh, kalau ustaz-ustazah semua berkelapangan, boleh buka laman web daripada JAKIM, lihat senarai-senarai ajaran sesat yang ada dalam Malaysia. Macam-macam kita boleh tengok. Ajaran Haji Kahanya, dengan ajaran saya lupa yang seorang perempuan daripada sebuah daerah di Selangor pun ada. Jadi mereka semua ini ialah banyak dakwa-dakwi, banyak mendakwa guru mereka, diri mereka sebagai Imam Mahdi dan lain-lain. Jadi inilah penekanan dan juga kita nak kena maklum kepada pelajar. Anda kata kamu terlihat dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, dalam Instagram ke, perkara-perkara yang mana ciri-cirinya begini, maka sebenarnya ialah bukan daripada Islam ataupun namanya ajaran sesat. Mempercayai semua agama benar dan menuju syurga. Ini contohnya apa dia ni? Contohnya ialah ajaran Ayah Pein. Ajaran Ayah Pein dia kata dia merupakan wakil daripada Tuhan untuk menyatukan seluruh agama-agama yang ada dalam dunia. Sebab itulah dia boleh, kalau kita lihat dalam YouTube, dia pergi ke kuil, dia pergi ke gereja, semuanya orang hormat dan juga puja dia. Ini contohlah. Menolak alam ghaib seperti roh, malaikat dan juga jin. Aspek ibadat, menolak kewajipan fardu. Menolak kewajipan fardu ni sebagai contohnya ialah golongan ajaran golongan taslim contohnya. Golongan taslim. Dia kata tak perlu semayang dengan niat saja, ada taslim. Dan taslim ni telah tersebar luas dengan saya sebutkan tadi ajaran taslim, semayang dengan niat. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap seperti
selain pada Makkahul Mukarramah. Ni contohnya apa dia ni? Ajaran mana? Contohnya ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani menghalalkan atas nama nikah. Ni contohnya ajaran Taslim. Jadi Ustazah kalau nak rujuk, boleh rujuk baliklah dalam buku teks KBSM kata 5, kerana dia ada jugalah persamaan, cuma ada sedikit penambahan mengikut pada semasa. Yang contohnya liberal ni adalah semasa lah, semasa ajaran apa lagi, anti hadis pun semasa, dan ada lagi 2-3 lagi lah ajaran Ayapin, yang mana pada masa KBSM dahulu tidak disebut tapi disebut pada KSM. Aspek akhlak contohnya mengejek dan merendah-rendahkan dan mempersendahkan sahabat Nabi SAW. Contoh apa? Contoh Syiah. Syiah dia bila kita lihat daripada buku-bukunya, maka dia berkata bahawasanya dia telah menolak akan semua sahabat kecuali 4 orang saja. Antaranya ialah Salman Farisi, Ali, Abu Zar Al-Ghifari. Itu contoh. Yang lain semuanya salah belaka, semuanya kafir belaka. Ini antara yang disebut di dalam dalam kitab ajaran Syiah. Bersikap ta'assub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya saja yang benar. Ini contohnya ialah golongan-golongan ajaran sesat lah, contohnya Taslim dan lain-lain, yang menganggap mereka yang tidak belajar ilmu hakikat, mereka tak belajar ilmu tarikat, maka semuanya salah. Semuanya itu adalah kulit, sebenarnya adalah isi. Dan isi itu adalah orang-orang yang belajar ilmu makrifat. Ini adalah salah dan juga bawa pada sesat. Memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah, sebaliknya bangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada golongan yang mana melebih-lebihkan perkara sunat berbanding dengan perkara yang wajib. Ini antara yang boleh bawa pada juga kepada apa yang disebut di sinilah, mempelekehkan, jelekeh. Contohnya kata memakai celak. Ini dan saya pun boleh lihat balik dalam buku teks BCM, banyak ada persamaan di sini. Cumanya dijelaskan bahawasanya contohnya golongan-golongan ajaran sesat ni dia mempelekehkan amalan sunnah. Sama juga dengan yang tadi, bersikap ta'assub dengan ajaran guru. Dia kata contoh ajaran hakikat, ajaran tarikat itu merupakan yang benar daripada Rasulullah. Yang lain itu sebagai kulit mata-mata, bawa pada kulit. Jadi itu antara yang mana dibawa dan juga yang diajarkan di dalam ajaran sesat. Boleh tengok baliklah dalam buku teks KBSM, sebab ada persamaannya. Jadi itu sajalah daripada saya, Ustaz Muiz. Saya rasakan yang perlu dibuat pencerahannya. Yang lain saya rasa tak ada masalah lah kot. Mengenai cara dan kesan tu semuanya kita dah maklum. Ustaz Muiz? Boleh ke? Dah boleh ke tu? Dah boleh ke? Boleh tu. Okey. Terima kasih banyak Ustaz Tajuddin ya. Sama-sama. Di atas pencerahan dia pada hari ini. Sebenarnya saya bagi hanya mendapat selalu mengucapkan banyak terima kasihlah di atas perhatian Ustaz Tajuddin untuk memberikan pencerahan tentang KSM ini. Jadi kalau saya boleh buka secara lalu, sekiranya ada sedikit pertanyaan daripada guru-guru. Ada yang nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rahayu dari SMK Taman Salam Utama. Ya. Berkenaan tajuk ada sesat ni, maksudnya adakah contoh-contoh seperti mana yang ada dalam buku Sekatan 5 yang lama, Qadiani yang 3 tu kan, adakah sudah tidak boleh dijadikan contoh untuk ajaran sesat ni ya? Masih lagi boleh, masih lagi relevan. Cumanya yang KSM ni dia membawakan isu-isu yang terkini, contohnya yang saya sebut tadi lah, liberal dan lain-lain.
Yang mukotab yang lama KBSM itu masih lagi diguna pakai. Itu sajalah. Itu yang dimaklumkan kepada kami oleh daripada pihak BPK. Pihak BPK dimaklumkan rujuk buku teks KBSM, masih lagi rujuk KBSM, cuma penambahannya ialah mengikut situasi semasa yang terkini dan juga contohnya yang telah difatwakan sesat oleh pihak Jabatan Agama Islam, contohnya yang liberal tadi. Boleh saja? Maksud saya yang kita tadi itu memang kita boleh pakai lah. Ya, betul. Betul. Bagi contoh juga lah. Ya, betul. Sebab ada sebut beza antara ajaran sesat dan ajaran salah ni. tak ada. Tidak sebut. Cuma yang tadi saya sebut tadi ialah peringkat JAIS, peringkat agama Islam. Jabatan Agama Islam, dia buat perbezaannya begitu. Tetapi sebenarnya hakikatnya ajaran salah dan sesat ni adalah perkara yang sama saja. Sama saja. Sebab itulah kita lihat tadi ada yang kata contohnya menunaikan ibadat haji di tempat yang dianggap suci tadi, contohnya Qadiani itulah contohnya. Bagi contoh, sebab itulah saya kata tadi ajaran sesat dengan ajaran salah sebenarnya sama, tetapi di peringkat Jabatan Agama Islam Selangor dia telah membahagikan di antara ajaran sesat dan juga salah. Itu sajalah. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya saya. Okey, tadi Ustaz cakap perbuatan tu ada niat kan? Betul. Tapi kalau contohlah melakukan usaha ibadah agama lain, contoh pernah berlaku kat sekolah kan, yang masak. Ya, betul. Saya faham. Masak tu. Lepas tu kita belajar ada niat. Okey, sebab itu saya kata tadi masalah tersebut sebenarnya saya pun bila saya semak fatwa tersebut hanya keluar daripada negeri Kedah saja. Daripada bila pihak UUM bertanyakan daripada pihak mufti berkenaan tentang upacara tersebut. Di negeri Selangor ni masih lagi tidak diwartakan, sebab itulah tidak sampai kepada sekolah-sekolah mengenai ajaran itu, upacara itu. Jadi bagi kita sebagai guru agama, semolek-moleknya kita terangkanlah tentang upacara-upacara daripada agama-agama lain. Contoh kita buat macam muqaranah adiyan lah, perbandingan agama, supaya pelajar ni tidak menganggap upacara agama orang lain tu boleh diamalkan. Jadi yang berlaku itu dikira sebagai tidak membatalkan akidah lah, sebab tidak tahu. Kecuali lah contohnya kalau ustaz ada ajar dia, kalau kamu buat begini salah, begini hukumnya begini-gini ni, tiba-tiba dia buat juga, dia langgar juga dengan sebab sengaja. Maka itulah yang baru boleh membatalkan akidah. Kalau dia tidak tahu, maka tidak batal. Boleh salah? Okey, sesama. Ada lagi ke? Teruskan kalau ada yang tanya. Kalau ada soalan yang perlu saya berikan pencerahan lagi, saya akan rujuk pada Jabatan Mufti Selangor lah, sebab di peringkat saya pun bila ada persoalan saya akan merujuk kepada Jabatan Mufti. Sebab itu apa yang saya nyatakan di sini ialah apa dapatan-dapatan saya bila saya mengikuti kursus fatwa. Sebab saya sebenarnya ada sijil fatwa kebangsaan. Jadi mana-mana kes-kes yang berkait dengan akidah ni, kalau saya tidak jelas, saya rujuk balik kepada Jabatan Mufti untuk pencerahan. Sebab itu saya kata tadi yang masalah upacara tersebut belum lagi ada gazet daripada fatwa negeri Selangor. Dan kena ingat ya, fatwa ni dia fatwa ialah yang diamalkan dan validnya pada setempat. Contohnya kalau fatwa negeri Selangor, maka
validnya ialah pada negeri Selangor semata saja. Dia bukannya macam hukum syarak ni keseluruhan. Contohnya sembahyang tu wajib keseluruhan, tak kira lah kamu duduk negeri mana pun. Tapi fatwa ni terkadang ia digezetkan kepada negeri-negeri tertentu. Contohnya kalau Kedah sajalah. Kalau Johor sajalah. Apatah lagi di dalam enactment negeri, contohnya negeri Melaka. Dia menggezetkan orang yang mana berada di negeri Melaka, tak kisahlah orang itu daripada mana, bila berada di negeri Melaka, maka fatwa itu berlaku di setiap fatwa, maka terkena padanya. Itu masa fatwa. Sebab itulah kalau contohnya ajaran itu, setakat yang saya tahu, belum ada lagi surat daripada pejabat mufti yang menyatakan hukum. Jadi saya belum boleh katalah, cuma bila kita lihat balik upacara itu, maknanya dia merujuk pada upacara penyembahan dan lain-lain. Maka kita takuti pelajar anggap bahawasanya itu adalah adat. Jadi kita maklum pada pelajar itu bukannya adat, tetapi ibadat bagi agama tertentu. Boleh ya? Ada lagi soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya nak pandangan adakah sesuai kalau kita beri tugasan kepada murid dalam bentuk grup, contohnya 3 orang ni kita bagi dia satu contoh ajaran sesat di Selangor. Maklum di Selangor dia memang banyak statistik dengan banyak ajaran sesat ni. Kamu cari tentang ajaran sesat ni, ceritanya apa, amatnya macam mana, apa dia dan akhir sekali dia kena buat rumusan pengajaran yang boleh diambil dari situlah. Jadi kita boleh sesuai. Kalau kita mengenai ajaran sesat ni, sebolehnya kita buat begitulah sebagai kita buat projek pada pelajar. Tetapi harus kita ingat satu perkara saja. Dalam ajaran sesat ni kadang-kadang ia melibatkan keselamatan. Jadi kalau dalam bab ajaran sesat ni kena pastikan dalam masalah keselamatan. Keselamatanlah, sebab ada beberapa ajaran yang mana dia tahu dia salah, dia memang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dia tidak mengaku dan akhirnya kadang-kadang membawa kepada kecederaan kepada mereka tertentu. Contoh yang berlaku di Pahang itulah. Yang Pahang tu sampai berlakunya kes pembunuhan. Jadi saya rasa kes ataupun yang ajaran sesat ni cari projek-projek ataupun yang kalau sekadar mencari internet itu saya rasa tak ada masalah lah. Tidak melibatkan kepada luar, tapi kalau melibatkan kepada kajian kes semua tu saya rasa takut-takut membawa pada keselamatan lah. Jadi tolong elakkan benda tu. Tak mengalah dari jauh-jauh lah yang kita secara mendalam nanti dia pula berhubungan dengan ajaran sesat. Betul. Jadi boleh. Itu antara hasrat lah, sebab peringkat bahagian sumber teknologi pendidikan BSTP dengan BPK dia menggalakkan kepada guru dan juga kepada pelajar lah supaya menggalakkan mereka dengan carian internet. Kalau cara internet, contohnya kalau kita bagilah contohnya ajaran sesat mana yang contoh bagi satu pernyataan, lepas tu minta dia orang carikan maklumat tentang ajaran tersebut. Ada masalah sebenarnya. Jangan sampai pada cara buat kajian lapangan sudahlah, susah nanti. Ada lagi ke? Jadi sebenarnya hari ini kita ada rekod jugalah daripada YouTube. Nanti laman share tu kita ada bagi kan? Jadi boleh semak balik kalau nak lihat balik apa yang saya telah buat pencerahan pada hari ini. Boleh tengok baliklah dalam channel YouTube saya lah, Tajuddin Jamaluddin. Di situ saya letakkan juga syarah
pencerahan tentang tajuk dalam buku teks kata 4. Boleh Ustaz? Okey, jadi terima kasih kepada ini dan ini sebagai langkah awal kan sekiranya ada permintaan daripada guru kita akan masuk bidang yang lain lepas ini. Dan terima kasih banyak di atas kesediaan Ustazah ya menyertai Google Meet ini, dan dimaklumkan siapa yang belum mendaftar sudah daftarkan, kita daftarkan dalam SPL KPN kurang 2 jam lah ya untuk bersidang pada hari ini. Jadi untuk itu kita tangguhkan perjumpaan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.